Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hakim Ahmad. Nombor matrik saya 10 DMT 20F1017. Tajuk utama kami adalah perpaduan Malaysia. Sekarang saya akan menjelaskan definisi perpaduan dan peranan pendidikan sebagai asas penyatuan dan perpaduan Malaysia. Yang pertama adalah definisi perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sebuah masyarakat atau kumpulan dan jiran mereka. Ia perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi atau sains kemasyarakatan. Peranan pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. Dalam konteks Malaysia, hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. Oleh itu, menerusi dasar pendidikan kebangsaan, beberapa langkah telah diambil dalam usaha ke arah mencapai matlamat ini. Untuk mencapai matlamat tersebut, beberapa strategi telah disusun dan dilaksanakan dalam membentuk perpaduan di negara kita. Antara strategi pelaksanaan ialah melaksanakan sistem peperiksaan yang seragam. Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Dengan adanya sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam, pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Langkah ini boleh menolong proses untuk menyatupadukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan kepribadian yang sama. Seterusnya adalah pendemokrasian pendidikan. Mendemokrasian pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan luar bandar atau pedalaman tanpa mengira bangsa. Di samping itu, alat-alat serta kemudahan yang dibekalkan di sekolah juga adalah seragam tanpa mengira jenis sekolah, iaitu sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. Dengan ini tidak timbullah perbezaan kemudahan di antara jenis-jenis sekolah. Akhir sekali, menggerakkan semula program RIMUP, Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan ataupun RIMUP adalah hasil ilham bekas Perdana Menteri iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada tahun 1986. Ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia, pada peringkat awal, pelaksanaan RIMUP tertumpu pada peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta sukan secara bersama oleh pelajar pelbagai kaum. Namun, pendekatan ini tidak diberikan tentang kefahaman konsep aktiviti yang dilaksanakan. Oleh itu, di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2003 hingga 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggerakkan semula RIMUP dan memberikannya pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar dari sekolah terdiri dari satu kaum untuk berinteraksi dengan pelbagai kaum yang lain dari sekolah yang lain. Penlibatan masyarakat setempat, pentadbiran sekolah, guru dan pelajar sekolah dalam kegiatan khas bersama telah memperkukuhkan lagi konsep RIMUP. Program RIMUP mempunyai 3 komponen utama iaitu akademik, kurikulum dan sukan serta integrasi dan akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam 6 bidang berikut. Yang pertama adalah aktiviti kecemerlangan dan akademik, aktiviti kesukanan dan permainan, aktiviti co-curriculum, aktiviti khidmat masyarakat, aktiviti meningkatkan patriotisme serta aktiviti visual melalui integrasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Ifan. Okey, terima kasih kepada saudara Hakim. Saya Muhammad Irfan Yusof. Nombor matrik saya dari 10 DMT 20F1013. Sekarang saya akan meneruskan perbincangan kita tentang evolusi perpaduan yang berlaku di Malaysia. Urutan sejarah Malaysia daripada selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sehingga sekarang, iaitu selama 66 tahun, memamparkan 3 era penting jika ianya diukur berdasarkan keadaan konflik, keadaan stabil dan keamanan yang terdapat dalam masyarakat pada era tersebut. Pastinya terdapat turun naik dan putaran antara keadaan konflik dan keamanan.
Untuk evolusi era yang pertama adalah era konflik 1945 hingga 1960. Selepas Perang Dunia Kedua, tamat keadaan kehidupan rakyat yang sangat daif dengan persekitaran fizikal dan sosial yang memulakan pembangunan. Suasana ketika itu memang sangat kritikal dan terbuka kepada potensi negatif dan berbagai masalah. Masalah yang paling besar ketika itu ialah konflik etnik, iaitu antara Cina dan Melayu yang tercetus daripada tindakan satu pasukan anggota komunis bernama Bintang 3. Selepas 14 hari tamatnya penaklukan Jepun pada 16 Ogos 1945, Bintang 3 memburu etnik Melayu yang pernah bersepahat dengan Jepun kerana menjadi anggota polis Jepun atau Jookidam. Biar apapun alasannya, akibat konflik selama 14 hari ini, ia banyak mengorbankan nyawa Melayu dan Cina. Kesan kepada Cina dan Melayu selepas terjadinya peristiwa ini pernah diungkapkan sebagai timbulnya perasaan jauh dan tidak percaya antara kedua-dua kelompok etnik ini. Konflik ini jarang disebut di Malaysia kerana konflik etnik yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang telah diberikan perhatian besar-besaran. Kemudian ada era stabil tapi tegang 1961 hingga 1970. 10 tahun selepas tamat darurat Perang Dingin masih terus terjadi dan hanya berakhir pada 1989. Kira-kira 30 tahun selepas Malaya merdeka dan 26 tahun selepas terbentuknya Malaysia. Implikasinya, Malaya yang merdeka pada 1957 dengan Malaysia yang terbentuk pada 1963 di samping perlu menangani cabaran terhadap kesepaduan sosial yang telah mula mekar, terpaksa berhati-hati menghadapi ancaman keganasan komunis yang masih mengorbankan nyawa, khususnya di Sarawak. Dalam kata lain, keadaan dalam era tersebut boleh diungkapkan sebagai stabil tapi tegang, dalam erti kata pelbagai cabaran masih wujud, menguji tahan tidaknya kesepaduan sosial yang dibina oleh rakyat. Okey, untuk era yang terakhir adalah era kesepaduan sosial 1971 hingga 2011. Lebih 40 tahun telah berlalunya selepas tragedi rusuhan etnik 13 Mei 1969. Suasana terus aman, stabil dan harmonis kecuali selama 5 hari dari 4 hingga 8 Mac 2001 bila berlakunya rusuhan etnik Melayu dengan India di Kampung Medan Selangor. Sebuah kawasan kediaman setinggan kelas pekerja dan yang dilaporkan mengorbankan kurang daripada 10 nyawa. Tragedi ini mengingatkan kita bahawa bukan faktor politik tapi faktor ekonomi seperti kesukaran hidup dan persaingan kehidupan seharian boleh mencetuskan pergeseran etnik, khususnya di kalangan anggota kelas bawahan. Ini mengingatkan kita bahawa kita kembali terhadap perdebatan yang belum berakhir antara pendekatan etnik yang telah sebagai lensa memerhati dinamika masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Vinod Rajan, nombor metrik saya 10DMT20F1012. Saya hari ini terang tentang peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan antara kaum di kalangan pelajar politeknik. Peranan pertama ialah bahasa Melayu dapat menjadikan sebagai alat penyatuan kerana ia telah memberikan pelajar cara untuk berkomunikasi. Jadi pelajar-pelajar akan menggunakan bahasa yang sama akan menjadikan mudah untuk mengetahui antara individu dengan individu. Peranan keduanya ialah bahasa Melayu telah menjadi satu bahasa ilmu setelah sekian lama. Ini dapat menunjukkan dalam penggunaan untuk mengungkap konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks, terutamanya sekali dalam bidang agama, falsafah, sastra dan budaya. Konsep-konsep dan proses-proses ini dapat dilihat dengan penggunaannya di dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan di sebagai satu pendidikan yang digunakan. Peranan yang ketiga ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di negara kita adalah sangat penting kerana kebanyakan proses pendidikan di kolej menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama pembelajaran
peperiksaan, urusan pentadbiran dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua pelajar wajib menguasai bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Vinod Rajan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Awang Muhammad Yasin bin Ibrahim, nombor matrik 10 DMT 20F 1001. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan 3 cara untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum yang sangat memerlukan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan bagi membina negara yang harmoni. Langkah-langkah mengeratkan perpaduan antara pelbagai kaum di Malaysia amatlah penting bagi mengelakkan berlakunya kerusuhan antara kaum. Justru itu, kepelbagaian kaum di Malaysia mestilah diraikan dan kita perlulah saling tolong-menolong antara kaum bagai aur dengan tebing untuk sama-sama hidup dalam persekitaran yang aman, sihat dan makmur. Oleh itu, 3 langkah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Yang pertama, melaksanakan sistem sekolah wawasan. Sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, ianya jelas mewujudkan perpaduan secara tidak langsung. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan sekolah dijalankan secara teratur dan bersama murid-murid dapat memperkasakan hubungan kaum antara sekolah. Sewajarnya, memang tidak boleh dinafikan lagi bahawa sistem pendidikan di negara merupakan satu pemangkin dalam proses memperkasakan hubungan antara kaum. Langkah yang kedua ialah penyerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakanan, pakaian dan peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat telah pun dijalankan oleh rakyat Malaysia antaranya adalah seperti semakin ramai wanita bukan Melayu memakai baju tradisional orang Melayu, iaitu baju kurung ke majlis-majlis maupun ke kuliah di universiti. Oleh itu, penyerapan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum ini dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya dapat mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum dalam negara. Langkah-langkah bagi menyatupadukan negara Malaysia yang ketiga dan terakhir ialah dengan mengadakan program-program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN. Jika diteliti lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan remaja yang berumur 17 tahun ke atas menyertai program latihan khidmat negara PLKN. Modul kenegaraan PLKN ini sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja dan masyarakat majmuk yang bakal memimpin negara satu masa nanti. Selaras dengan kenegaraan yang dijalankan, para remaja berbilang kaum dapat berpeluang bekerjasama dalam pelbagai aktiviti pepatah bagai aur dengan tebing. Justru itu, perpaduan dapat disemai melalui aktiviti-aktiviti berkumpulan seperti ini. Sememangnya, tidak dapat disangkalkan lagi bahawa PLKN turut memainkan peranan dominan dalam ikhtisam membentuk perpaduan kaum. Sekian daripada kami. Terima kasih.